Assalamualaikum guys, and welcome back to my YouTube channel. So hari ini adalah hari untuk kisah seram Ketot. Bagi hampa yang baru dekat channel aku, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan juga notification bell. Bagi hampa yang dah buat semua benda tu, aku ucapkan ribuan terima kasih. And before we start our story, let's jump to our intro. Seperti biasa, si Alif setia menemani ibunya menjual nasi lemak dan kuih muih secara kecil-kecilan di hadapan rumah mereka yang terletak di sebuah kampung di Kuala Lipis, Pahang. Itulah rutin Alif setiap pagi sejak hampir 3 bulan yang lalu. Dia yang baru masuk darjah 2 menemani ibunya di gerai kerana sesi persekolahannya bermula pada 11 petang. Ibu Alif, Siti Aminah atau lebih dikenali dengan panggilan Acik Siti oleh penduduk kampung, cuba berniaga sarapan kerana mahu membantu menambah pendapatan keluarga. Lebih-lebih lagi selepas 2 orang kakak kembar Alif iaitu Ashikin dan Afifah baru melanjutkan pelajaran ke sebuah sekolah berasrama di Kuantan. Dan abang sulungnya, Amran, baru mendaftar di sebuah kolej matrikulasi. Pendapatan bapa Alif sebagai seorang pembantu takbir di sebuah syarikat kecil di Pekan tidak mampu menampung pembelanjaan keluarga mereka yang semakin hari semakin meningkat. Alif ternyata gembira melihat wajah ibu dia setiap kali nasi lemak dan kuih habis terjual setiap pagi. Penat yang dirasai ibunya yang bangun seawal jam 3.30 setiap pagi untuk menanak nasi dan membuat kuih benar-benar berbaloi. Namun, kegembiraan keluarga Alif tidak bertahan lama. Alif masih ingat pada suatu pagi. Gerai kecil ibunya dikunjungi oleh Mak Esah, seorang tukang jahit di kampung yang boleh dikatakan kawan rapat ibunya. Oi Siti, awak aku tengok muka hang macam pucat je pagi ni. Hang tak sihat ke? Tanya Mak Ngah Esah. Ibu Alif tersentak dengan teguran tersebut dan menafikan dirinya sakit atau demam. Kalau hang sihat, baguslah. Alhamdulillah. Aku risau je hang sakit. Sebab muka hang ni aku tengok lain. Kata Mak Ngah Esah lagi. Sejak ditegur Mak Ngah Esah, Alif perasan ibunya seperti kurang ceria dan tidak bercakap sebagaimana kebiasaan. Malah ada kalanya termenung. Bang, saya rasa esok tak dapatlah nak berniaga. Saya macam tak sedap badan. Sejak seminggu ni, saya kerap mimpi yang aneh-aneh. Pelik betul. Alif terdengar perbualan ibu dan bapanya pada suatu malam. Kalau macam tu, awak berehatlah dulu. 3 bulan ni pun abang tengok awak kurang rehat. Hari-hari bangun awal nak berniaga. Tak payahlah berniaga dulu. Nanti sakit lagilah abang risau. Jawab Papa Alif. Hendak dijadikan cerita ketika cuti persekolahan beberapa hari kemudian, abang dan kedua kakak kembar Alif pulang bercuti di kampung. Suatu petang, abang Alif iaitu Amran yang membersihkan halaman rumah terjumpa satu karung kecil berwarna kuning. Mak, Amran jumpa karung ni dekat bawah meja gerai mak. Mak punya ke? Tanya abang sulung Alif. Terkejut melihat karung kain yang ditunjukkan, Ibu Alif segera menyuruh abangnya mencampakkan benda tersebut ke dalam longgokan sampah yang sedang dibakar di tepi rumah. 2 hari kemudian, badan Amran tiba-tiba dinaiki bintik merah seperti demam campak, siap dengan pakej gatal yang agak teruk. Perkara yang sama kemudian berlaku kepada Ashikin dan Afifah. Malah si Alif juga tak terkecuali dari jatuh sakit. Manakala si ibu pula diserang batuk yang teruk seperti batuk kering sehingga kadang-kadang termuntah. Ubat yang diambil di klinik langsung tak membantu. Malah keempat-empat beradik tu tetap gatal menyam. Bapa Alif kemudian menghubungi abangnya yang juga seorang ustaz dari Jerantut dan menceritakan kisah yang berlaku. Amin, aku rasa ada orang hantar benda dekat keluarga hang ni. Dia macam tak suka sebab bini hang berniaga laku kerah. Tapi macam mana pun, abang rasa kita settle macam ni. Abang akan cuba bantu mana yang boleh. Nanti abang akan buatkan air penawar untuk kamu sekeluarga mandi, minum dan renjis dekat 4 penjuru rumah. Selebihnya, amalkan doa yang abang ajak nanti. Kata bapa saudara Alif, Ustaz Hamdan ketika berkunjung ke rumah mereka. Atas izin Allah, mereka sekeluarga mulai berangsur pulih. Namun, Ibu Alif mengambil keputusan untuk tidak lagi meneruskan jualan nasi lemak. Sejak insiden itu, sungguh pun tidak mengetahui gerangan pihak yang dengki sehingga tergamak menyihir mereka sekeluarga. 5 bulan kemudian, Alif dan keluarganya berpindah ke Kuala Terengganu kerana bapaknya mahu mengusahakan kebun peninggalan arwah datuknya yang baru meninggal dunia.
Pada hari Alif sekeluarga mahu berangkat ke Kuala Terengganu, tiba-tiba rumah mereka didatangi oleh Mak Milah, seorang jiran yang tinggal di hujung kampung. Siti, aku datang ni ada hajat. Aku rasa tak tenang dan gelisah saja sejak beberapa bulan ni. Aku malu tapi aku terpaksa jugalah nak bagi tahu. Sebenarnya macam ni Siti. Aku sebenarnya nak minta maaf pada korang sekeluarga. Sebab sebab aku yang hantar barang pada kau. Aku termakan hasutan orang yang suruh aku buat sesuatu supaya nasi lemak kau tak laku. Aku sakit hati Siti sebab pelanggan aku ramai tak beli dah sejak kau berniaga. Aku tahu aku tak patut buat macam tu sebab yelah rezeki kan masing-masing Allah dah tentukan. Aku minta maaf sangat Siti. Kata Mak Milah dalam juraian air mata. Ibu dan bapa Alif tergamam mendengar pengakuan tersebut. Namun mereka enggan mengungkit kisah lama, apatah lagi mereka akan memulakan kehidupan baru di Kuala Terengganu. Tak apalah Kak, saya maafkan Kak Milah. Saya juga nak minta maaf sebab tanpa sedar saya rupanya buatkan Kak Milah sakit hati. Tak apalah, kita dah pun bermaafan. Kita buka buku baru ya Kak, kata Ibu Alif juga dengan mata yang berkaca-kaca. Sebulan selepas berpindah ke Kuala Terengganu, pada suatu pagi, Ibu Alif mendapat panggilan telefon daripada Mak Ngah Esa. Siti, aku nak habang berita sedih ni. Ingat tak lagi Kak Milah? Kak Milah yang di ujung kampung tu. Dia dengan lelaki dia meninggal dunia pagi ni. Aita dia kena langgar Aita masa nak pergi sembahyang subuh dekat masjid. Sejak hang pindah, dia pun dah tak niaga dah nasi lemak. Dia banyak habiskan masa dekat masjid je dengan lelaki dia. Beritahu Mak Esa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bisik Ibu Alif perlahan. Serta-merta air mata mengalir di pipi. Sungguh dia ikhlas memaafkan Mak Milah, malah tidak pernah menceritakan kepada sesiapa pun, hatta kepada Mak Ngah Esa mengenai pengakuan wanita itu yang menyihir keluarganya. Sungguh pun kejadian ini berlaku sudah 20 tahun. Namun kisah tersebut tetap tidak akan dilupakan oleh Alif dan keluarga dia.